Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif ataupun dikenali sebagai Prof Mas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bidang saya adalah psikologi dan kaunseling dan kesihatan mental. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi mengenai apa itu panic attack, fahami dan teknik-teknik ringkas dan berkesan untuk menanganinya. Bagi individu yang mengalami panic attack, mereka biasanya confused dengan anxiety. Kerana anxiety memang diakui mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan panic attack, tetapi tetap ada perbezaan dia. Anxiety adalah satu keadaan individu yang sering overthinking, rasa risau, takut, bimbang yang melampau dan asyik berfikir-fikir sehingga kan akhirnya dia tak tahu apa dia takut. Dia risau dan dia bimbang, lalu tangan dia pun shaking, dada dia debar-debar, dia berpeluh dan kadang-kadang nafas dia mula sesak sikit. Dan orang yang anxiety ini, sebab itu kadang-kadang dia rasa jantung dia berdegup sampai dia rasa nak ambil jantung dia nak buang. Sebab itu orang yang panic attack dan anxiety ini, mereka selalu kata mereka ada sakit jantung. Jadi mereka akan pergi cek hospital, dan jika doktor kata jantung dia normal lepas buat ECG dan sebagainya, dan dia tak ada masalah thyroid dan juga tak ada masalah pernafasan seperti asma dan sebagainya, jadi doktor sendiri biasanya akan rujuk kepada PSY, psikiatris, kerana biasanya mengalami masalah anxiety ataupun panic attack. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita dah faham tadi, anxiety adalah satu masalah psikologi yang hampir sama dengan panic attack, tetapi dia agak berbeza. Anxiety adalah masalah kesihatan mental seseorang yang suka fikir, risau, bimbang, takut tentang masa hadapan sehingga akhirnya dia tak tahu apa dia takut, sehingga kan tangan dia bergetar, dada dia berdebar-debar, dia berpeluh dan dia mula rasa sesak nafas. Dan jika dia mula sesak nafas dan tak dikawal, biasanya dia akan menjadi panic attack. Jadi panic attack sebenarnya boleh jadi dengan simptom awal anxiety, dan panic attack juga boleh berlaku secara spontan, tiba-tiba saja. Sebenarnya dia kumpul trigger ataupun trigger yang lama itu datang semula dalam memori dia ataupun keadaan tertentu. Jadi secara jelasnya, anxiety adalah kebimbangan, kerisauan yang melampau. Dan kerisauan, kebimbangan yang melampau dan akan menyebabkan panik ataupun kecemasan, dan dia serang mengejut dengan simptom anxiety ataupun tanpa anxiety. Okey, jadi secara asasnya panic attack ni lebih teruk daripada anxiety dan dia adalah kesan daripada anxiety. Jadi simptom panic attack ni ialah dia rasa tiba-tiba dada dia berdegup kencang dengan laju, tangan dia shaking, kadang bergetar tangan dia dan dia berpeluh, kemudian dia rasa takut, bimbang, risau dan nafas dia sesak. Dan nafas dia sesak, dia tak boleh bernafas. Dan bila nak bernafas, dia tarik nafas sakit, dia lepas nafas pun sakit. Dan sakit tu kadang-kadang bahagian dada dia. So itu adalah panic attack. Apabila orang kena panic attack ni, dia biasanya juga ada history gastrik ataupun GERD, iaitu angin daripada perut dia naik ke dada, akhirnya dia tak boleh bernafas. Nak bernafas sakit, nak lepaskan nafas pun sakit. Sebab itu orang yang ada panic attack, dia biasanya ada masalah gelojak dalam perut dia dan dia kadang-kadang muntah, angin dan sakit sampai kat dada. Okey, itu adalah psikosomatik ya, antara tanda-tanda dalam anxiety dan panic attack. Okey, dan semasa takut dan bimbang itu, dia tak dapat kawal diri dia dan dia macam terpisah daripada alam nyata sebab dia tak dapat kawal diri dia sendiri. Dan orang yang panic attack ni, sebab dia sesak nafas, dia tak boleh bernafas,
Biasanya dia bermula dengan kerisauan dan ketakutan sehingga panik dan dia lupa bernafas. Dan bila dia lupa bernafas, dia tak boleh bernafas. Maka dia rasa udara tak masuk dalam paru-paru dia melalui hidung dan mulut dia. Maka dia tak boleh bernafas. Tak bernafas. Dan dia rasa macam nak pengsan. Dan kadang-kadang dia terfikir tentang kematian saja. Sebab bila tak boleh bernafas, dia rasa tak boleh bernafas, tak ada oksigen masuk dalam hidung dia, mulut dia, ke paru-paru dia. Jadi dia takut, dia macam nak mati saja. Dan sebab itu orang panic attack, anxiety, mereka biasanya trigger dengan kematian. Sebab itu ada orang anxiety panic attack, dia tengok van jenazah pun dah menggeletar tangan, shaking. Sebab tu kita selalu nasihat kepada orang yang anxiety panic attack, jangan pergi melihat jenazah. Jika awak buat, awak akan kena panic attack, anxiety di situ juga. Ataupun balik rumah terus awak kena. Sebab tu awak kena sayangi diri sendiri dahulu. Cuba jauhkan diri, baca Yasin daripada jauh sajalah ya. Kecuali awak betul-betul kuat, awak dah betul-betul bersedia, boleh awak berhadapan dengan orang yang mati. Apabila kita ada simptom anxiety dan panic attack, kita kena tahu apakah trigger yang menyebabkan kita dapat panic attack tu. Dan trigger ini, dia biasanya datang daripada pemikiran kita, urusan seharian kita dalam kehidupan. Contohnya kita tahu orang panic attack anxiety ni, dia trigger kepada kematian. Jadi kalau awak tengok selalu tentang kematian, dengar berita kematian, ataupun tengok tentang peperangan, pembunuhan daripada kawan-kawan, TV ataupun viral tentang kematian seseorang, maka automatik kebiasaan dalam pemikiran itu, dia akan masuk dalam mind, dia akan masuk dalam subconscious mind. Maka subconscious mind tu dia akan bongkar balik memori-memori lama, ketakutan kepada kematian. Awak pernah sesak nafas, awak pernah takut, awak pernah rasa macam nak mati. Jadi dia akan keluar kepada fisiologi memori itu, walaupun tanpa awak sedar, automatik awak rasa tangan awak shaking, dada awak debar-debar, awak mula risau, bimbang, dan akhirnya sesak nafas, dia dapat panic attack. Sebab itu antara kaedah untuk menangani panic attack anxiety ialah kenali apakah trigger awak dan cuba jauhi trigger itu dan fokus kepada perkara yang awak happy dan tenang supaya mind awak tak masuk kepada subconscious mind dan bongkar balik masalah-masalah ketakutan lama itu dan akhirnya pergi kepada fisiologi. Okey, jelas Okey. Dan bagi orang yang mengalami panic attack, anxiety ini, kalau lihat simptom dia, macam-macam simptom dia. Antara simptom ialah apabila seseorang itu banyak simpan dan pendam ketakutan, kebimbangan, kerisauan dengan orang, ibu bapa, bos, takut itu, takut ini, maka dia boleh membina perasaan kerisauan ataupun anxiety dalam diri itu dan akhirnya dia akan berlaku lekatan kepada anxiety. Dan anxiety juga mudah berlaku yang masa panic attack apabila seseorang itu ada satu pemikiran, dia suka memenuhi dan memikirkan apa yang orang kata tentang dia. Apa bos kata, apa kawan kata, apa orang tu kata, orang ni kata. Jadi dia risau, dia fikir apa orang kata, apa esok berlaku dan dia cuba memenuhi kehendak orang tu. Tapi tak dapat. Dan dia tetap rasa orang tak puas hati, orang cakap tentang dia dan dia cuba penuhi tapi tak dapat dan akhirnya dia dapat anxiety ataupun mula juga dapat simptom kemurungan. Sebab itu, dalam I Love Myself, jangan fikirkan sangat apa orang fikir tentang kita. Kerana kalau awak fikir, awak cuba penuhi tapi tak dapat, lama-lama awak akan dapat simptom anxiety. Just fahami diri awak, sayangi diri awak dan buat perkara yang awak happy, awak gembira. Yang penting awak konsisten dan just try the best sekadar semampu seadanya saja. Dan orang yang mengalami anxiety juga, mereka sering rasa cepat panas baran, cepat nak marah, kadang-kadang tu rasa cepat pelupa dan terkejut,
Termasuk juga kadang-kadang kita rasa macam ada pukul belakang kita. Itu semua simptom-simptom anxiety. Dan orang anxiety juga, dan mereka ada simptom insomnia ataupun gangguan tidur. Dan benda ni dikumpul-kumpul dan ketakutan dia akan juga menyebabkan panic attack. Anxiety adalah ketakutan dan kebimbangan dan kerisauan yang tidak ada penghujungnya, yang biasanya berakhir dengan kematian, yang mengganggu pemikiran, perasaan dan fisiologi kita. Dan pemikiran, perasaan, fisiologi yang tak terkawal, takut, risau, bimbang, dan akhirnya boleh menyebabkan panic attack, iaitu apabila ia ganggu pernafasan. Maka panic attack boleh datang dengan simptom awal anxiety ataupun berlaku spontan dengan tiba-tiba. Cuba panic attack ni dia lebih teruk, iaitu apabila tangan dia mengeletar, dada dia berdebar-debar, dan dia berpeluh, dan sesak nafas, dia rasa macam nak pengsan. Dan orang yang kena panic attack ni, ada orang yang kena berapa saat, okey dia boleh kawal. Dan ada orang yang kena beberapa minit dan dia cuba kawal dan akhirnya dapat sembuh, keluar daripada panic attack tu. Dan ada juga orang yang kena sejam, 2 jam, itu kesian tu. Itu sangat-sangat kesian tu, sangat sakit tu. Dan saya jumpa klien ada yang kena sampai 1 hari, 2 hari baru badan dia asimilasi untuk tenang. Dia naik katil, berguling-guling atas katil, jatuh katil, jumpa orang tu peluk, merangkak-rangkak. 1 hari, 2 hari kena panic attack. Itu sangat teruk tu. Ya, sangat kasihan. Sebab tu jangan kenalah ya. Okey. Jadi bagi diri orang yang ada masalah panic attack, anxiety panic attack ni, mereka biasanya macam saya sebut tadi, dia tahu bila nak kena tu. Bila dia rasa resah, gelisah, takut, bimbang, risau, rasa nak menjerit, rasa tak ada sebab tak kena. Okey, masa ini awak hanya perlu relax, kosongkan pemikiran dan baring dan jauhkan semua benda-benda yang trigger, yang menakutkan, yang menekan awak. Awak just relax dan happykan diri awak saja. Okey, tapi jika ia terus menyerang secara tiba-tiba, biasanya anda akan mengalami sesak nafas. Tak nafas. Masa tu nak pitam, nak menangis, nak menjerit, tak boleh bernafas, dada debar-debar, tangan shaking, badan mengeletar dan awak rasa macam tak ada oksigen masuk. Masa tu fikiran hanya fikir nak mati saja. Takut mati, takut mati. Sebab tu saya sebut tadi, orang yang panic attack ni dia trigger kepada kematian. Sebab pengalaman sesak nafas tu menyebabkan dia rasa nak mati. Sebab itu orang yang biasa serangan panic attack ni, jika dia tak dapat reda ataupun atasi benda tu, dia boleh menyebabkan trauma. Itu dia trauma nak tidur, dia takut nanti dia mati. Dan ada juga serangan panic attack waktu tengah tidur, dia bangun kan, ataupun dia bangun tidur saja dia macam lupa dia dekat mana, dia jerit panggil anak-anak dia. Okey, sebab itu kita kena tahu apa yang nak dilakukan jika tiba-tiba kena panic attack. Okey, ingat okey, yang pertama awak kena cari apa punca dia. Jika awak awal, dan jauhi punca dia. Jika awak tengok banyak kematian, filem-filem yang peperangan sebagainya, tinggalkan. Sebab itu dipanggil trigger. Okey, trigger adalah apa-apa benda yang menarik pemikiran kita, perasaan kita dan tingkah laku kita rasa teruk. Jadi jika orang tengah bersembang, awak tengah tengok video, tengok filem yang menakutkan, yang trigger tu, lari. Jauhkan daripada orang tu dan fokus kepada perkara yang awak seronok, happy. Kalau awak suka pokok bunga, pergi pokok bunga. Kalau awak suka berjalan, pergi brisk walk. Okey, jauhkan daripada trigger. Tapi ingat juga, jika awak cari trigger, awak tak tahu apa trigger tu. Awak tak jumpa trigger tu. Jadi please stop. Jangan cari lagi trigger tu. Kalau awak cari trigger tu, awak akan fikir, kenapa saya kena, apa punca dia, kenapa saya kena, apa punca dia. Nanti awak makin sakit. Dan awak cari trigger tu tak dapat, itu akan menyebabkan trigger pula kepada masalah kesihatan mental awak yang akan datang. Dan jika awak alami panic attack, awak sesak nafas, awak tak boleh nafas, tak ada nafas ya. Ada yang sampai tu dia bangun, dia peluk orang tak bernafas. Ada tu pergi kecemasan, dekat kecemasan pun tak bernafas.
Dia jumpa doktor, doktor saya tak nafas, saya tak ada oksigen, saya tak ada oksigen. Doktor kata, awak ada oksigen, udara banyak, tapi awak lupa bernafas. Sebab awak panik. Panik menyebabkan awak lupa. Okey, jadi yang pertama ialah awak hanya perlu relax. Okey. Dan terima bahawa awak tengah kena panic attack. Jadi sedar, saya sedang alami panic attack. Okay. Sebut je hati, saya sedang mengalami panic attack. Saya terima saya sedang alami panic attack. Sedar keadaan di awak dan terima benda tu yang berlaku. Jangan protes. Just lalui saja. Mindfulness saja. Sedar saja awak lalui dan dia akan habis nanti. Setiap perkara ada permulaan, ada pertengahan dan ada akhir. Tidak ada perkara yang kekal kat dunia ni. Termasuklah anxiety, termasuklah panic attack, termasuklah depression, termasuk rasa nak bunuh diri. Ya, seperti matahari, dia naik, memancar dan akhirnya dia tenggelam juga. Seperti ribut datang, maka dia akan ribut, lepas tu dia akan pergi dengan sendirinya. Seperti ombak yang berganas, dia datang, lepas tu dia akan tenang balik. Begitu juga anxiety dan panic attack, dia datang seketika, tetamu yang tak diundang. So biarkan, hanya jalani dan rasai dan yakinlah nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan protes. Kalau awak protes, kenapa saya kena, kenapa saya alami begini, saya tak nak ni, saya tak nak ni, saya tak mau itu, saya tak mau ini, saya tak nak rasa ni. Jadi kalau awak protes, maksudnya awak melayan tetamu tu. Awak melayan panic attack, anxiety tu. Nanti tetamu itu singgah lama. Jadi kalau awak buat tak tahu, abaikan, just lalui, rasai dan lepaskan, nanti dia akan cepat berakhir dan dia cepat beredar daripada diri kita. Okey, ingat Okey, yang pertama tadi kita analisis trigger dan cuba jauhkan. Yang kedua, bila dah terkena panic attack, kita cepat-cepat sedari kita sedang alami panic attack dan kita terima panic attack tu. Okey, cari tempat yang selesa. Jadi kalau awak panic attack sebab orang ramai, jadi pergi cari tempat yang selesa, duduk atas kerusi. Jika awak panic attack kerana ada orang jerkah, tinggikan suara, jadi pergi cari tempat yang awak selesa. Atas kerusi, atas sofa, baring, masuk bilik dan bersama dengan orang-orang yang awak percaya dan boleh berbantu saja. Okey. Lepas tu awak boleh baring ataupun duduk, just pejam mata perlahan. Okey, and then fokus nafas kepada hidung. Okey, rasai nafas masuk melalui hidung dan rasai nafas keluar melalui hidung. Sebab orang panic attack ni, dia tak boleh bernafas sebab dia rasa oksigen tak masuk, udara tak masuk. Jadi dia tak boleh bernafas dan dia takut mati. Jadi sebab dia rasa tak ada oksigen, tak ada udara. Dia tak boleh bernafas sebab dia panik. Jadi awak diam, pejam mata dan rasai udara masuk melalui hidung. Rasai udara keluar lembut melalui hidung. Pejam mata, rasai udara masuk melalui hidung perlahan dan rasai udara keluar melalui hidung perlahan naturally. Nanti ping, otak awak akan hantar satu isyarat. Aku kata aku tak boleh bernafas. Udara tak ada, tapi udara masih masuk melalui hidung. Udara masih keluar melalui hidung. Maksudnya aku masih boleh bernafas. Maksudnya aku masih boleh hidup. Lepas tu dia akan tenang, dia akan makin lega. Sebab kepanikan hilang, maka dia akan dapat ketenangan. Okey. So fokus nafas melalui hidung. Okey. Dan jika fokus nafas melalui hidung tak membantu, awak boleh guna teknik ambil satu plastik. Doktor suka guna kaedah ni. So plastik yang putih tu ataupun plastik yang merah tu letak dekat mulut. Maka tarik nafas, plastik tu akan kempes. Lepas nafas, plastik tu akan kembung. Tarik nafas, plastik tu kempes. Lepas nafas, plastik tu kembung. Maka awak buka mata dan awak akan nampak plastik tu kempes bila tarik nafas dan plastik tu kembung bila buka nafas. Jadi dia akan hantar isyarat ke otak. Aku kata aku tak boleh bernafas, tak ada oksigen, tapi udara masuk keluar melalui mulut. Buktinya plastik itu kembung, plastik itu nipis. Ping. Maka awak tersedar bahawa sebenarnya awak masih hidup, awak masih boleh bernafas, panik itu akan hilang.
Sebab panic attack ni ialah meredakan panik dalam pemikiran dan perasaan untuk awak kembali kepada here and now tu. Okey, jelas kan? Okey, dan andai kata tak berbantu juga, awak boleh guna teknik 3 panca indera ataupun 5 panca indera. Mengaktifkan semula 5 panca indera. Dan awak boleh aktifkan 3 minimum ataupun nak aktifkan 5 pun boleh. Okey, yang pertama, awak kena pegang minyak wangi ataupun lavender, maka hidu dekat hidung awak dan rasai bau dia, nikmati, enjoy. Sebab tu orang yang anxiety panic attack, jika awak risau kena panic attack, please bawa minyak wangi ataupun lavender, letak dalam handbag. Kalau kena, cium bau dia supaya awak kembali rasa here and now. Selepas awak dah hidu bau lavender tu, dan jika okey, bagus, dan jika tak okey, awak boleh fokuskan kepada pendengaran. Fokus pada telinga. Okey, kenal pasti bunyi-bunyi yang awak dengar. Contohnya awak dengar bunyi kipas, dengar bunyi kereta, dengar bunyi burung. Okey, dan hayati bunyi itu dengan agak lama, di segi irama dia, bentuk dia. Maka dia akan mengembalikan awak kepada here and now untuk fokus balik. Dan jika kita nak bantu orang yang panic attack, kita pun boleh bantu dia. Kita kata okey, relax, okey. Hidu bau ini, okey, apa yang awak bau? Kalau dia boleh cakap, dia boleh cakap. Kalau tak boleh cakap, kalau awak bau, angguk, dia angguk saja. Maksudnya indera bau dia dah aktif. Lepas tu, okey, cuba dengar. Kita boleh tepuk tangan ataupun awak cari sendiri bunyi burung, bunyi kipas, bunyi pokok. Nanti dia akan aktifkan balik telinga awak. Yang ketiga, awak aktifkan mata. Awak buka mata perlahan ataupun awak pergi lihat satu benda dan nikmati selama 15 second. Contohnya kalau awak tengok langsir, awak tengok dia punya alunan dia, benang dia, corak dia dan hayati. Ataupun awak boleh cari objek yang jauh seperti awan, lihat bentuk dia, corak dia, color dia dan hayati dan nikmati. Jadi kita akan aktifkan balik deria penglihatan kita. Dan jika dah okey, okey. Ya, kalau tak okey, ulang balik. Tapi kalau awak jenis yang kinesthetic, mungkin awak perlu aktifkan deria rasa tangan, ya. Jadi boleh gosok-gosok tangan, ya. Sampai dengan bunyi rasai, boleh tepuk-tepuk sikit pipi, boleh ketuk-ketuk sikit kepala, gosok-gosok badan ataupun pegang sesuatu bola, ya. Dan sambil tu rasai, okey ni bola, okey rasai. Itu adalah kaedah untuk mengaktifkan 5 panca indera apabila kita mengalami panic attack. Teknik ini kita boleh guna untuk diri kita dan kita juga boleh guna untuk bantu orang lain yang mengalami panic attack. Sebab tu kita ajar juga pada kaunselor dan guru-guru. Sebab ramai juga guru dan pelajar sekolah mengalami anxiety dan panic attack. Dalam kelas dengan presentation pun boleh dapat panic attack sesak nafas. Dan ada pelajar pun datang ke bilik kaunseling duduk di bawah meja kerana sesak nafas. Maka kita akan ajar dia teknik pernafasan tadi. Untuk teknik menangani panic attack, awak kena ingat satu benda saja, ya. Dalam hidup ini kita ada 3 dimensi. Yang pertama dipanggil dimensi masa lepas. Yang kedua ialah dimensi masa akan datang. Yang ketiga dimensi here and now. Masa lepas adalah sejarah saja, tapi sejarah ini boleh menghasilkan traumatik, memori-memori buruk yang mendatangkan kerisauan dan kebimbangan hari ini. Dan jika dipelihara lama tu, dia akan menyebabkan penyesalan, rasa berdosa, rasa sedih, rasa teruk, dia boleh dapat depression tu. Jadi ramai orang diduduk pada dimensi masa lepas yang penuh ketakutan, kesedihan tu. Okey, dimensi yang kedua ialah dimensi masa akan datang. Dimensi masa akan datang ini banyak dialami oleh orang yang anxiety sebab dipikir besok orang kata apa, besok dia mati, nanti kena seksa dalam kubur, nanti orang marah dia, nanti apa akan berlaku. Jadi dia takut, bimbang dan risau sebab fikir masa akan datang. Jadi apabila dia terlalu risau masa akan datang dan dia menyesal tentang masa lepas, maka kita tak boleh menikmati hari ini, here and now tu.
maka keseronokan dan kenikmatan hidup hari ini tak dapat dinikmati. Sebab itu, jika awak anxiety dan panic attack, awak kena gunakan formula yang pertama, sedari saja bahawa awak sedang alami panic attack. Maksudnya awak mungkin berada dimensi takut benda akan datang ataupun menyesal benda lepas tu. Yang kedua, macam saya sebut tadi, jangan protes, jangan takut, jangan melawan, jangan menolak, terima saja. Jadi boleh cakap pada diri, aku terima panic attack ni datang, aku terima anxiety ni datang. Just lalui saja. Bahawa dan sedar saja dia datang seketika, dia akan pergi juga. Tidak ada benda yang kekal. Yang kekal kuasa Tuhan saja. Allah saja. Tuhan saja yang kekal selama-lamanya. Setiap ciptaan semuanya ada mula, ada akhirnya. COVID-19 pun ada mula, ada pertengahan dan ada akhirnya. Tak ada benda yang kekal selama-lamanya. Jadi hanya lalui seketika dan nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Okey, yang ketiga, awak kena rasai here and now tu. Balik pada here and now. Okey, jadi untuk balik pada here and now, yang awak kena fokus kepada nafas saja. Buat pernafasan relax ataupun dipanggil pernafasan asas. Rasai nafas masuk melalui hidung, rasai nafas keluar melalui hidung. Rasai nafas, rasai here and now. Bila awak rasai nafas, rasai here and now, automatik masa lepas tadi ketakutan, penyesalan tu hilang. Kembali masa sekarang balik. Dan otomatik rasa takut, bimbang masa akan datang tu pun hilang dan kembali kepada here and now. The power of now, reality. Okey, dengan hayati nafas. Yang kedua, awak kena fokus balik pada pendengaran. Dengar balik apa-apa benda yang awak dengar. Dengar balik bunyi burung, hayati balik bunyi-bunyi, segi lirik dia, irama dia. Masa tu awak akan rasai here now dan awak sedar balik sebenarnya awak sedang berjasad. Awak berada di sini, awak berada di hospital, di rumah, awak berada di office, awak berada depan anak-anak, awak berada dalam kereta. Jadi kita tak ada lagi diperangkap oleh masa lepas dan tak terperangkap lagi oleh masa akan datang. Okey. Dan yang keempat, lepaskan balik semuanya pada Tuhan. Buat total surrender lah. Sebutlah, wahai Tuhan, ya Allah yang memberi rasa takut, memberi rasa bimbang dan membuatkan aku rasa takut. Daripada Tuhan perasaan ini datang dan Tuhan yang merasakan. Kepada Tuhan aku kembalikan rasa ini. Aku tidak ada apa-apa walaupun satu zarah. Semuanya milik Tuhan. Daripada Tuhan ia datang, maka kepada Tuhan dikembalikan. Datang lagi, dia datang kepada Tuhan, beri rasa, maka saya kembalikan kepada Tuhan. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Hanya lalui dia hilang dengan sendirinya. Okey, saya ulang balik formula tadi. Yang pertama ialah awak kena sedari saja apa yang berlaku pada awak, iaitu tengah panic attack. Yang kedua, terima, jangan lawan. Kalau lawan nanti lagi teruk. Sebab tu dah psychological, melawan ataupun protes menolak kesakitan itu, dia 10 kali ganda lebih sakit daripada kesakitan tu. Belajar terima. Okey, yang ketiga, rasai semula here and now. Bawa balik diri kita pada here and now dengan fokuskan pernafasan dan fokuskan pendengaran dan fokuskan penglihatan kita. Tengok balik, oh tangan saya, kaki saya, rumah saya, anak saya masih berada di sini. Maka nikmati here and now. Jadi kita tak lagi diperangkap oleh masa silam, tak lagi diperangkap oleh masa akan datang. Kemudian yang keempat, belajar melepaskan, kembali pada Tuhan, kembalikan pada Tuhan. Jadi istilah paling mudah kita sebut, kalau datang risau dada kita ada berdebak, kita tak tahan, kita cakaplah, wahai Tuhan, ya Allah, Engkau yang mencipta rasa takut, risau, dan Engkau yang memberi aku rasa takut dan risau, maka aku kembalikan takut ni kepada Engkau. Pulangkan balik kepada Tuhan. Total surrender. Kalau rasa lagi berdebar, Tuhan yang mencipta rasa berdebar-debar dan Tuhan merasakan rasa berdebar. Kepada Tuhan aku kembalikan rasa berdebar. Sebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim lah. Jalanlah, nikmatilah kehidupan ini dengan seadanya. Okey, jelas kan? Okey. Kemudian teknik yang seterusnya,
untuk panic attack dan anxiety ini, semasa tengah teruk itu, kita jangan melawan dan jangan terlalu protes, tapi kita boleh buat mantra kita sendiri. Mantra ini kalau orang Islam dia boleh sebut tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya pada Tuhan. Okey. Ataupun awak boleh guna mantra, contohnya tengah sesak nafas, tengah takut, perut bergelojak, nak nafas pun sakit. Ya, awak rasa macam nak pengsan, awak sebut, saya yakin akan dapat melepasi saat ini. Saya yakin Tuhan itu maha baik. Saya yakin Tuhan itu maha baik. Saya yakin Tuhan itu maha baik. Saya yakin saya akan dapat melepasi perkara ini. Saya akan yakin saya akan dapat melepasi perkara ini. Tuhan maha baik. Tuhan maha baik. Jadi, ulang cakap-cakap yang berbentuk total surrender, keyakinan pada diri untuk hantar mesej dalam pemikiran, perasaan dan sel bahawa awak akan dapat melepasi saat panic attack tu. Itu dipanggil mantra tu. Dia mantra ni berbeza-beza ikut orang lain. Ada seorang tu, bila dia kena panic attack, anxiety yang teruk, dia akan cakap, saya akan dapat melepasi saat ini. Saya akan dapat melepasi saat ini. Memang lama, memang betul. Daripada 1 minit, dia akhirnya pergi kepada 30 saat saja. Lama dia dah biasa, dia boleh kenalikan. Sebab dia dapat satu mantra dia. Apa-apa mantra yang sesuai dengan awak boleh teruskan. Okey, jelas kan? Dan akhirnya awak yakinlah ya bahawa setiap perkara itu ada datang, hinggap sekejap kepada diri kita dan dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi tak perlu takut dan tak perlu rasa bimbang. Hanya sedari, rasai dan lepaskan. Jadi seulang balik, apa yang kita pelajari hari ini ialah kita memahami apa itu panic attack. Jadi panic attack selalu disamakan dengan anxiety. Dia ada simptom yang hampir sama tapi berbeza. Secara asasnya, panic attack adalah lebih teruk daripada anxiety. Dia adalah perkara yang dikumpul-kumpulkan daripada anxiety. Dan simptom dia sesak nafas dan susah nak nafas, dan perut bergelojak, dan muntah, dan sakit dada, dan sesak nafas, dan hilang diri kita, rasa nak pengsan. Dan dia boleh berlaku beberapa saat dan beberapa minit dan beberapa jam dan ikut bagaimana kita mengawalnya. Jadi dengan teknik pernafasan relax, ya, fokus kepada 3 hingga 5 panca indera dan bagaimana kita nak kembali balik diri kita pada here and now dan mantra kita sendiri. Just lalui saja, lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan dapat skill bagaimana untuk menanganinya menghadapi panic attack. Maksudnya, jika kita ada coping skill ini, kena sekali panic attack mungkin agak sukar, tapi bila kita dah berjaya melepasi dengan jayanya, bila kena lagi sekali kita dah tahu macam nak buat. Bila kena kali ketiga dia lebih cepat dan mudah untuk ditangani dan akhirnya benda tu dia hanya simptom asas saja tanpa menjadi teruk. Sekian daripada saya dan terima kasih atas jemputan Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Semoga perkongsian panic attack, fahami dan strategi menanganinya berjaya memberi manfaat kepada ramai orang. Boleh subscribe, follow YouTube, Instagram, FB dan TikTok Prof Mas Positif. Ada banyak perkongsian tentang kesihatan mental untuk kita tonton ni. Terima kasih. Bye-bye.